Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah kita jumpa pada tengah hari ni. Walaupun dekat surau ni ada 4 orang, tapi online ada 36 orang, 40 orang. Sahlah sembahyang Jumaat. Tak apa lah. Orang kerja kan. Nak kerja lagi, nak pergi pasar tani lagi. Sibuk lah, tak apa. Kita sambung lah. Sambung je terus. Kalau tunggu. Tunggu kang. Lambat. Okey. Muka surat. Idaman penuntut. Muka surat 45. Sembahyang muaddah. Sembahyang muaddah. Tu muaddah ni apa, mengulang-ulang solat lah. Mengulang solat. Mengulang solat. Peringatan. Dah baca belum? Sembahyang fardunya 5 ini sunat diperbuat berulang yang disebut muaddah atau i'adah, iaitu diulang berjemaah sekali lagi bersama orang lain sekalipun hanya ianya seorang saja. Maknanya jemaah ni 2 orang lah, seorang imam, seorang makmum. Umpamanya seorang telah sembahyang zuhur sama ada berjemaah atau seorang diri, lepas dia sembahyang datang seorang lagi nak sembahyang zuhur, juga sunatlah orang pertama tadi mengulang sembahyangnya. Okey. Mari kita catat nota sikit lah. Dia tengah hari ni, kalau tak catat nota, nanti ngantuk. Bukan orang dengar ngantuk. Orang ajar pun jadi ngantuk. Jadi kita tulis nota sikit lah. Bagi tangan tu bekerja. Bagi otak tu berfikir. Baru nama dia belajar. Tak kat bawah dulu. Kita buat tajuk dulu. Solat mu'adah. Atau juga dipanggil i'adah. Apa ni? Mengulang solat fardu. Mengulang solat fardu. Okey. Mula-mula hukum asal. Hukum asal ulang solat fardu ni apa? Apa? Oh, tak ada slide. Kaedah apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Baru balik pondok semalam. Baru balik pondok? Alhamdulillah. Bawa pondok di Pulau Pinang tu kan? Yang Ustaz Syahul tu. Oh, ya. Okey, Alhamdulillah. Hukum asal dia apa? Makruh. Kalau tak ada sebab, tak boleh ulang sembahyang. Makruh. Berdasarkan, kita ambil hadis. Hadis riwayat Ibnu Umar. Tulislah hadis tu kat sini. Maknanya kalau suka nak ulang solat fardu ni, makruh pun dia.
Hadis riwayat Ibnu Umar, Rasul Allah SAW bersabda, apa Rasulullah kata? Janganlah kamu solat fardu sebanyak 2 kali. Janganlah kamu solat fardu sebanyak 2 kali dalam sehari. Ini daripada sinilah. Boleh tengok kitab ni dalam Sunan Abu Daud. Ni riwayat. Dalam tengok hadis ni boleh tengok Sunan Abu Daud. Dia baca kitab tu. Kitab Sunan Abu Daud. Ni hukum dia adalah makruh. Nampak ke? Blur. Fendi dukung Fadli lah. Itu hari Syed nak ijaz tak dapat dia. Kenapa blur Itulah dia blur lah. Saya bukan ada blur. Saya ingatkan mata saya yang blur. Kalau pada ni pun dia blur pada api depan. Sama juga. Saya kesian orang belakang tak nampak. Salah butang. Dia punya Zoom tu, Ustaz. Betul lah. Dia punya Zoom, projektor Zoom. Projektor Zoom. Nampak tak? Okey, better ke atau sama? Kalau sama, buka je lah api. Gelap-gelap ni aku pula yang ngantuk ni. Okey. Okey. Makruh jika tiada hajat. Tetapi diharuskan pada ada hadis. Nanti kita tengok hadis Jadi ulama kata boleh. Diharuskan mengulang pada hadis berikut. Maknanya kita tengok hadis berikut ni. Ada yang menceritakan bagaimana ada hadis yang dikatakan boleh ulang. Dari Jabir bin Yazid, seorang sahabat, nama dia Jabir bin Yazid. Dekat sini dia tak cakap tau kat kitab ni. Kitab ni sekolah menengah Johor pakai. Jadi kalau sekolah menengah tak apalah, tak belajar dalil pun tak apa. Ini dah tua pula. Dah apa? Dah berumur. Rembut sikit lah. Dah berumur tak tahu dalil ni tak bagus lah. Jadi biar betul ke boleh ulang semayang? Boleh. Nabi buat ke? Ya. Nabi ada cakap. Nabi ada cakap. Boleh. Boleh. Kisah apa? Ini ada sahabat nama Jabir bin Yazid. Nama dia Jabir bin Yazid. Berkata ia. Apa? Ini panjang sikit nak salin. Aku menghadiri. Boleh salin Malah Ustaz nak nyalin ni. Malah suka tingkau tak salin. Eloklah salin. Daripada duduk nguap-nguap lah. Solat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir kata aku pergi solat subuh. Aku solat dengan Nabi. Ni nak cerita kisah ni. Bersama Rasulullah SAW di Masjid Taif. Bukan Taif, Kaif.
Qaif. Tak tahu lah kat mana. Tatkala baginda selesai solat, melihat dua orang lelaki di bahagian belakang yang tidak solat. Melihat dua lelaki di bahagian belakang yang tidak solat. Bersama baginda. Baginda Rasulullah lah. Dia nampak dua orang lelaki tak semayang kat belakang. Ni dah depan tuan subuh ni. Dah habis ni. Lalu bersabda. Siapa bersabda? Rasulullah SAW. Mengapa kalian tidak solat bersama kami? Rasulullah tanya. Ni sunnah Rasulullah. Dia nampak orang tak semayang, dia tanya, kenapa tak semayang dengan kami? Saya dulu lagi masjid, ada orang betulkan aircon, orang betulkan PA system. Satu masjid lah, saya nampak lah. Yang bos ni saya rasa Cina lah, tengok muka Cina. Pekerja ni Melayu. Jadi bila kamat, pekerja ni masih lagi gitu gini, seorang tengok WhatsApp, seorang bawa kerja. Saya tanya, Mel lah semayang, sama berhenti kejap. Mel lah sayang sama kami. Dia je tu. Masa dia buat jenis tu, nampaklah tattoo kat tangan dia, pakai subang rupanya. Saya tak kisahlah, itu urusan dia. Saya tak ada apa-apa masalah. Jadi saya tanya, Mel lah semayang sama kami. Dia, terulang lah, saya dah cakap lah. Kenapa saya kata, kenapa tak solat dengan kami? Kenapa? Rasulullah dia pernah tanya dengan sahabat dia, kenapa tak solat dengan kami? Kita ikut sunnah lah. Rasulullah dia tanya, apalah salah kita tanya, Mel semayang. Kadang-kadang orang kerja dekat masjid ni, kadang-kadang yang sedih ni, koordinator ni, orang azan pun dia buat tahu. Kadang-kadang dia betang kapet, dia pakai surau 3 suku. Dia buat kapet surau ni. Dulu saya pergi Subang, surau ni tengah buat kapet. Ada pakcik ni dia datang dekat koordinator ni, dia kata, saya ada sebelah, saya dengar, dia cakap, suruh orang awak ni ke surau panjang. Dia pakai surau 3 suku. Bukan surau pendek, surau 3 suku. Surau tu kalau dia duduk sikit, nampak lutut dia. Kat luar pun tak boleh pakai, kat dalam lagi tak boleh pakai, betul tak? Hormat lah sikit. Aku tahu lah kau koordinator, tapi kau orang Islam. Betul lah sensitif lah sikit benda gini. Tapi tak tahu nak cakap apalah. Tapi kita tanggungjawab kena cakap lah. Dia yang takut ni apa rumah Allah ni kita tak jaga, yang takut nanti Allah turunkan bala. Dan bala tu bukan kena dekat orang yang itu je. Dia kena sekampung. Lepas tu kalau ada benda yang tak kena, kita cakap dengan baik lah. Cakap lah dengan JK, cakap dengan apa kan. Cakap tak payahlah. Dulu ada kat rumah saya, dia orang buat drama. Kat masjid lama. Masjid lama tu masjid moyang kami lah. Saya cakap dengan JK, dia kata jangan bagi dia orang buat lagi. Saya tahulah, saya sebelah rumah saya nampak lah apa dia orang buat. Putung rokok bersepah kat luar. Yang berlakon ni, dia kan bertudung. Dia berlakon pakai telukung. Adalah dia ambil gambar. Lepas tu dia buka je, masjid tu tak tolong. Gambar pink pada orang tu. Pelik macam mana Tak bagus. Bukan soal apa. Soal jangan gunakan rumah Allah ni dalam keadaan kita tak tahu nak guna dengan betul lah. Saya cakap saya tak setuju. Saya tak peduli. Saya hanya ahli jemaah. Tapi saya keturunan ni. Haji Masaman. Itu moyang saya. Saya kata saya tak setuju. Tak tahu dia orang buat juga. Pati lah. At least kita dah cakap lah. Dia cakap. Dia nak buat, dia buat lah. Anything responsible. Dah. Wahai Rasulullah, mereka menjawab. Mereka ni, yang dua orang tadi lah. Menjawab. Apa dia jawab? Wahai Rasulullah, kami telah solat di tempat permusafiran kami.
Dia kata kami dah semayang lah. Kami dah solat di tempat permusafiran kami. Mungkin dia solat on the way ke apa benda ke, tak tahulah. Dalam perjalanan ke dia solat. Maka jawab Rasulullah. Rasulullah kata apa? Apa Rasulullah kata? Jangan buat begitu. Jangan buat begitu. Jika kalian telah solat, ini nasihat Nabi pada mereka lah. Rasulullah nasihat. Jika kalian telah solat, apa dia kata? Dan kalian datang ke masjid. Dan kalian datang ke masjid. Dan mendapati jemaah sedang sedang apa? Mendapati jemaah sedang solat jemaah lah. Lebih kurang gitulah maksud dia. Hendaklah kalian solat bersama mereka. Hendaklah kalian solat bersama mereka dan ia akan menjadi solat sunat bagi kamu. Okey. Ini cerita dia. Jadi kalau kita ni dah semayang, contohnya kita dah jamak kasar. Faham? Dekat satu tempat. Berarti kita sampai tempat, nampaklah masjid ke, nampak orang tengah semayang. Kita berhenti masjid tu nak kencing ke, nak apa, tak kira lah. Jadinya eloknya apa? Kita masuk, kita semayang. Dan dia akan menjadi solat muaddah. Muaddah ni apa? Solat apa? Solat yang berulang. Dia akan jadi solat sunat bagi kamu. Kat sini nama dia muaddah. Ni nama solat muaddah. Apa? Mengulangi solat fardu. Tapi dengan syarat mestilah diulang itu secara berjemaah. Tak boleh ulang seorang-seorang. Syahid dia tahu dia bersalah tu, dia angkat tangan. Dia terlambat. Pergi pasal tani. Kau tadi kirim kopok. Ni hadis, dia hadis cakap apa ni? Ni hadis yang menunjukkan Rasulullah membenarkan. Rasulullah membenarkan. Rasulullah membenarkan. Atau kita join je lah solat tu, kita naik qadha. Boleh? Boleh tak naik qadha? Boleh. Dia orang sembahyang tunai, asar jemaah. Kita ni dulu banyak tinggal solat lah, contoh. Bukan orang sini lah. Orang sini kalau tengok sekali memang pelajar tahfiz memang tak pernah tinggal solat. Ni orang suruh lain lah. Orang suruh lain. Saja aku solat fardu asar pada qadha. Ikut je imam. Asar dah semayang. Tadi dah jamak takdim. Jadi nampak orang semayang. Ikut je. Nak qadha. Atau semayang je. Saja aku semayang fardu asar 4 rakaat. Jadi makmum. Boleh. Sah. Jadi dia jadi sunat bagi kita. Tak payah sunat muaddah. Saya sunat muaddah. Niat je semayang fardu asar 4 rakaat. Dia akan jadi semayang muaddah. Jadi kita dapat pahala sunat kerana mengulangkan semayang itu secara berjemaah. Ada hadis? Ada hadis. Maknanya bukan buat tanpa pengetahuan. Lagi satu hadis. Tengok. Sebelah. Kita tengok lagi satu hadis. Ini dalil lah. Hadis menjadi dalil keharusan solat muaddah. Hadis yang menjadi dalil
Keharusan ni maknanya dibolehkan mengulang semayang. Apa? Daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Ni namanya agak popular ni. Di kalangan sahabat. Ni hadis dia. Daripada Sa'id Al-Khudri. Saya ni kalau jadi typist banyak kerja terkendala. Lambat. Rasulullah melihat seorang lelaki solat secara sendirian. Maka baginda bersabda, tidak adakah seorang yang boleh, tidak adakah seorang yang boleh bersedekah kepadanya? Ni maksud apa ni? Sedekah apa? Pahala. Dan solat bersamanya. Wah, wangi kau bakar ni. Syahid. Ni kalau pukul 3 pagi ni aku lari turun ni. Dia nampak, Rasulullah nampak ada orang lelaki main seorang. Rasulullah kata, tak ada kau orang boleh sedekah pahala kat dia agar dia dapat pahala sembahyang jemaah. Maknanya tak ada kau orang boleh ulang sembahyang dengan dia. Macam itulah. Kita orang lelaki balik rumah lepas isyak. Balik rumah, orang perempuan dah sembahyang. Isteri dah sembahyang. Tapi dia sembahyang seorang. Kita tanya dia, nak sembahyang lagi sekali tak sembahyang jemaah? Isyak. Jadi dia dapat muadah, kita dapat muadah. Dan dia dapat pahala sembahyang isyak jemaah. Kita dapat 2 kali pahala sembahyang isyak jemaah. Kenapa? Tadi kat surau dah isyak jemaah, kat rumah dah isyak. Tak. Kalau nak dapat pahala mengulang, tak boleh naik qadha. Nak dapat pahala mengulang lah. Bila suaminya sekolah tahfiz, jadi tak adalah tinggal sembahyang. Macam contoh suami sini lah. Jadi buat apa nak naik qadha? Niat saja aku solat fardu isyak, jadi imam. Jadi imam lah, jangan suruh bini jadi imam. Bodoh benar. Jadi dapat pahala apa? Pahala mengulang sembahyang. Atau isteri kata, bang, main sembahyang lain sekali lah. Tadi saya sembahyang seorang, bang. Saya tak dapat pahala jemaah. Abang dah sembahyang dekat surau. Boleh, bang. Abang boleh ulang. Muadah. Apa dah? Bini pergi surau. Laki tak pergi surau. Laki pergi surau, dia tak belajar. Apa dah? Kan abang tak tahu ke ada sembahyang nama muadah. Apa dah? Apa dah saya? Itu juga keadaan dia. Jadi Rasulullah ni dia nampak orang sembahyang seorang. Dia kata tak ada siapa nak boleh bagi dia pahala jemaah. Dengan apa? Dengan sembahyang dengan dia. Kita nak keluar surau, kita nak sembahyang jemaah. Dah habis sembahyang jemaah. Orang dah kosong, kita keluar. Kita nampak kawan kita masuk. Allah, dia kata dah habis jemaah. Tak apa. Jemaah dengan saya. Atau dia kata, bang, tolong saya bang, muadah. Wah, kita dengar. Dia masuk, dia kata, bang, tolong saya bang, abang muadah. Abang dah sembahyang zuhur kan? Dah. Abang muadah. Apa? Istiadah. Istiadah ni perempuan ni dia. Bukan, abang muadah. Ada muadah cari satu pula. Muadah, abang ulang sembahyang zuhur.
Abang sedekah pahala kat saya dapat berjemaah 27 kali. Kalau tidak, saya sunat orang. Abang ulang semayang. Abang pun dapat pahala semayang. Semayang Zuhur yang kedua itu dikatakan sunat. Sebab abang tadi semayang. Tu dah boleh muadah. Jadi boleh ulang. Boleh ulang. Ini hadis ni. Umpama seorang telah semayang Zuhur, sama ada seorang atau jemaah. Semayang pertama ni tak kira. Jemaah ke seorang ke tak kira. Tapi untuk muadah, mesti jemaah. Faham Mesti jemaah. Yang pertama, tak kira. Seorang atau jemaah. Tapi untuk nama muadah, mesti jemaah. Muadah tak boleh buat seorang. Lepas ia semayang, datang orang lain nak semayang Zuhur juga. Lepas dia semayang jemaah, dia nak keluar, ada orang lain nak semayang Zuhur juga. Sunatlah orang yang pertama tadi, orang yang dah semayang tadi, tak kira lah dia semayang seorang diri ke, dia semayang jemaah ke yang kali pertama, tak kira. Mengulang semayangnya berjemaah. Syarat dia mesti berjemaah. Dengan orang yang baru masuk tadi, dengan beberapa syarat. Ada syarat pula ni. Jadi yang pertama itu tak kira. Semayang macam mana pun tak apa. Okey, kita buat sini. Apa tajuknya kita boleh buat? A, B, C, D, E, F, G tu. Apa tajuk dia? Syarat sah. Betul? Syarat sah muadah. Syarat yang boleh orang ni dapat pahala sunat mengulang semayang. Syarat sah muadah. Itulah kita kata. Nombor 1, masih ada waktu. Masih ada waktu. Maknanya kalau nak ulang Zuhur, mesti dalam waktu Zuhur lah. Tak boleh lah Zuhur dah habis. Syarat dia, masih ada waktu. Dulu saya buat motivasi kan. Budak remaja. Saya ajar dia orang nasyid tau. Tu dia orang nasyid ramai-ramai. Sahabat, masih ada waktu untuk kau dan aku mengukur dosa-dosa lalu. Pernah dengar Syed? Pernah? Ini lagu-lagu lama. Sahabat, masih ada waktu untuk kau dan aku mengukur dosa-dosa lalu. Lalu membasuhnya kembali bersinar. Lalu taubatlah. Tu saya ingat bila masih ada waktu ni. Siapa nyanyi Syed? Masa saya kecil Saya kecil kan? Masa tu saya muda lagi. Sekarang pun muda jugalah. Tak mengaku tu. Panjat tangga Sdn Negara lenguh kaki yang atas. Guard tu sombong. Guard tu kata, bang ada lift. Sdn Negara ada lift tau naik atas. Tahu tak? Ada lift kan? Ada lift bang. Dah lama kot ada lift. Saya tak perasan. Tapi saya nampak ada lift. Ni ada lift. Agaknya dia nampak saya janggut putih kan. Dia tahu saya terlalu naik agaknya. Saya dah bawa beg laptop. Sebab saya kadang lepas subuh hari Jumaat, saya adalah buat kerja kat atas. Pakai laptop buat slide lah. Wah, kita pun biasalah sombong. Nampak macam steady sampai atas. Apa nak juga aku ni. Bawa laptop, beg laptop. Sahabat, masih ada waktu untuk kau dan aku mengukur dosa-dosa lalu, lantas membasuhnya kembali bersinar, menghiasi taman-taman murni. Masih ada waktu untuk kita membasuh coring-coring madmumah dan menghias taman mahmudah. Oi, boleh ingat lagi lagu tu, okey ya? Belum tua lagi kot. Belaga. Nanti ada waktu. Nombor 3, untuk dia sah semayang tu, mestilah dia berjemaah. Ini syarat dia berjemaah. Dari mula hingga akhir solat. Tak boleh dia kata, tak apa semayang dulu. Nanti kan saya pergi ambil wuduk, rakaat kedua dia masuk. Tak boleh. Bila rakaat kedua dia masuk, maknanya dia tidak sah untuk mendapat pahala sunat muadah. Kenapa? Tak ikut dari awal. Okey, boleh faham ni? Maknanya berjemaah dari mula hingga akhir solat.
Tu syarat dia. Baru dapat pahala mengulangi solat. 3. Semayang dia yang pertama sah. Kalau semayang pertama tak sah, tak adalah nama muadah. Betul tak? Yang pertama salah. Tak sah. Dia semayang pertama, dia dah semayang tengok, kain aku koyak tak apa. Nampak pula apa. Habis orang datang, abang semayang. Dah, tak apalah saya muadah. Kita tak cakap saya muadah lagi. Kenapa? Semayang pertama kita tak sah. Jadi syarat dia, solat pertama sah. Okey? Koyak. Selain yang dimaafkan ialah bila tidak terlihat pada mata yang kasar. Kalau tengok sekali tak nampak. Tapi kalau pakai kantah. Berlubang kain aku. Tu. Besar mana? Besar lubang butang. Bukan besar butang. Lubang. Lubang butang tu. Lubang butang. Bukan butang. Butang besar. Orang pakai baju yang bergaya-bergaya tu besar. Ni butang dia. Betul ni kan butang? Baju-baju yang style lah. 25 sen. Baju orang have lah. Kalau B40 ni baju macam saya lah. Baju murah-murah lah. Ada orang butang dia besar-besar. Butang satu RM15. Main. Belum baju lagi. Butang RM15. RM15 boleh beli t-shirt 3 helai bandel tau. Bukan butang tu. Bukan lubang tu. Butang biasa. Besar lubang butang. Itu tarif dia kecil. Yang dimaafkan. Sama juga binatang yang kita boleh makan dia punya tahi. Bukan boleh makan. Dimaafkan. Adalah binatang yang kecil. Apa tarif kecil binatang? Bukan. Tarif dia apa? Yang boleh makan tahi dia. Dimaafkan. Bilis. Apa tarif dia bilis? Boleh telan. Masuk mulut boleh telan. Ikan gembong boleh telan tak? Kalau nak meninggal telan lah. Nak pergi hantar emergency pergi telan. Mana binatang yang boleh makan macam ikan bilis tu dimaafkan. Yang kecil-kecil ikan bilis tu yang boleh telan. Kalau tahi tu boleh makan dimaafkan. Tapi yang lebih elok dibuang. Dimaafkan maknanya tak berdosa. Tapi bimbang kesannya ada pada hati lah. Makan benda kotor. Lepas tu beli ikan bilis tu kena kopik lah. Atau beli yang ada kopik. Ada yang ada kopik mahal sikit. Ada yang ada kopik. Basuh bersih-bersih lah. Jadi yang dimaafkan tu kecil dia apa? Kecil itu dikira kalau binatang tu boleh telan. Ikan bilis kecil-kecil. Ikan bilis mata biru dekat mana? Sabar dia mata tak biru. Dia ikan bilis lah. Pangku. Dia mata biru pakai spek main. Biru mata hitamku main. Itu kecil. Jadi kalau dekat Mas-Lemah ni boleh makan. Tapi yang eloknya kita kopik, cari ikan bilis yang besar, kita kopik dan kita boleh basuh, kita boleh bersihkan, kita boleh makan. Kenapa? Makan benda kotor ni, dia akan menghitamkan hati. Faham? Dia akan boleh menghitamkan hati. Okey. Nak tengok online berapa orang? 48 orang. Wah, saya tahu dia orang suka surau ni. Dia kata surau ni sejuk terasa sampai rumah. Para wali itulah kan. Tak bolehlah dinafikan. Para wali. Tak boleh buat apa lah. 1, 2, 3. Sembahyang pertama sah. Sembahyang pertama sah. Jadi kalau sembahyang pertama tak sah, tak adalah nama mengulang. Ketiga, ulama ni kata dalam kitab ni apa? Kedua-duanya bermazhab Syafi'i. Jadi kalau nak muadah, tanyalah abang mazhab apa? Tapi kalau muka Melayu, hidung kembang kan, tak tanya mazhab apa lah, betul lah Tapi kalau ada muka macam Hindustan, macam saya ni ada Hindustan sikit, Hindustan, tu boleh tanya.
Tapi kahwin, kalau kahwin tahu. Kalau kahwin sah lah orang Syafi'i. Orang Malaysia kan. Kalau nak muadah kita tanya. Atau dia tanya kita. Muadah enta Syafi'i? La, anak Effendi. Lagi kacau. Effendi, jangan jawab gitu tau. Ini dekat Masjid Haram ni. Dia tengok kita dah solat. Muadah, dia ajak kita. Muadah. Wah, baru belajar ni bulan lepas. Muadah apa? Oh, ulang sembahyang, okey. Lepas tu dia pun belajar juga. Enta Syafi'i? La. Anak Effendi, KKR. Sudah. Dia fikir mazhab mana pula Effendi ni? Tak pernah pula aku dengar. Itu dia syarat apa? Mazhab yang sama. Duanya mazhab yang sama. Ni syarat dia. Tapi saya tanyalah kalau orang Malaysia, takut nanti, abang mazhab apa? Apa zab? Mazhab ni apa? Allah parah, mazhab pun tak tahu. Bukan dalam semayang Sidatul Khawfi. Sidatul Khawf. Apa semayang Sidatul Khawf ni? Semayang ketakutan. Khawf ni. Khawfi. Semayang perang. Bukan dalam solat Sidatul Khawfi. Nanti kita belajar. Dah belajar kot. Itu tak berapa? Sidatul Khawfi. 56. Nanti belajarlah. Sembahyang dalam keadaan takut kerana berada di situasi peperangan. Itu bila Umar hantar tentera berperang dengan Parsi kan. Mereka berperang, ada kitab kata 2 minggu. Ada kitab kata 10 hari. Terus, direct. Sampai dah berapa hari berperang sampai dia orang je lemah. Pukul pun dah. Dia dah 3 hari tak tidur. Dan berjalan selama 10 ke 14 hari. Akhirnya orang Islam menang. Dan dirampasnya mahkota Parsi. Dan diberi pada seorang lelaki. Yang Rasulullah pernah janji. Apa nama dia? Apa nama dia? WS nama dia apa? Lupa lah nama dia WS. Surairah. Betul tak? Surairah kot nama dia. Surairah ni dia kejar Rasulullah. Kisah hijrah lah. Rasulullah kata, kau tolong tunjuk aku jalan. Surairah ni orang yang mahir. Kau tolong aku. Kau jangan kejar aku. Kau tolong aku. Nanti aku akan hadiahkan pada engkau mahkota dan gelang daripada Parsi. Raja Parsi. Wah, dia kata okey lah. Dia tunjuk Rasulullah. Allah panjangkan umur dia sampai dia hidup zaman Sayyidina Umar. Bila tentera Islam menawan Parsi, jadi tentera ni bawa balik. Bagi mahkota dengan gelang yang Raja Parsi pakai pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar panggil dia. Dia kata, aku sekarang ni nak mengotakan janji Nabi. Kerana apa perkataan Nabi itu benar. Jadi dia sarungkan. Menangis para sahabat. Kenapa? Rasulullah kata, engkau akan disarungkan dengan mahkota Parsi. Aku akan bagi kau dia. Zaman Sayyidina Umar, barulah berjaya menawan Parsi tu. Parsi ni dulu macam negara-negara hebat lah. Ada 2 negara kan. Satu Rom, satu Parsi. Jadi ditawan, dia bagilah benda tu kat kepala dia. Dia bagi, dia dah tua dah. Tu Rom dan Parsi. Itu sejarah yang diceritakan dalam kitab lah. Okey. Bukan dalam solat Sidatul Khawfi. A, B, C, D, E. Sembahyang jemaah itu memang dituntut pada dirinya. Kalau tak dituntut macam mana? Orang yang kena jaga harta. Ada, nanti saya tunjuk nanti. Ada 19 ke? Orang-orang yang tidak boleh diberi kelonggaran untuk tidak datang sembahyang jemaah. Antaranya juga orang yang baru nikah. Dia nikah. Malam tu orang hantar isteri tu kat dia. Jadi malam tu dia tak dituntut untuk sembahyang jemaah.
Sila ambil perhatian syahid. Orang lain tak payah ambil perhatian sebab dalam berkahwin. Lain kota. Lain kota nak jemput WhatsApp perlahan-lahan Jangan ibu-ibu kat grup. Dia kata apa kan? Katakanlah maghrib tu dia nikah. Lepas tu bila perempuan tu pergi balik ke pergi mana ke. Isyak tu perempuan tu dihantar kat kita. Maka kita terlepas tuntutan fardu kifayah untuk pergi berjemaah. Sampai peringkat tu. Kenapa? Meraihkan isteri yang datang. Itulah. Amboi. Janganlah cakap sekali tu, lemah semangat. Jangan putus asa. Permohonan masih terbuka. Borang 2B. Orang 2B tau. Permohonan poligami borang 2B. Dia hantar isteri. Memang dalam kitab cakap waktu tu tak dituntut dia untuk sembahyang. Dia sembahyang kat rumah lah dengan isteri dia lah. Dengan isteri dia. Dan ada lagi lah beberapa perkara. Banyak perkara. Orang yang sakit. Orang yang dia ni. Baju dia tengah kerja. Baju dia ni busuk. Mungkin dia kerja dekat manhole tandas ke apa kan. Jadi bila azan kumandang. Dia tak dituntut untuk pergi. Kalau tak ada baju lain. Atau dia tukar baju lain. Bau tu masih ada. Dia tak dituntut untuk pergi berjemaah. Atau dia tidak ada baju yang sesuai. Contoh, dia ni ulama. Rumah dia kena banjir. Dia ada singlet dan kain pelikat je. Orang azan. Waktu tu tak dituntut untuk dia pergi. Kenapa? Tak sesuai lah dengan taraf diri dia. Yang dipanggil ulama. Pergi pakai singlet, pergi. Itu. Maknanya tak dituntut waktu tu. Kalau ada orang bagi jubah ke, baju Melayu ke, dia pergi. Sampai peringkat tu dia cerita dalam kitab. Sama juga, kalau orang ini, dia ni ada ilmu, dia ulama, dia ustaz yang hebat, bukan saya lah, orang lain. Tiba-tiba, PKP, tak ada kerja, tak ada ngajar, tak ada sumber. Dan dia bekerja yang tidak sepatutnya dia buat. Putih kotak kat tong sampah. Waktu tu walaupun dia dapat sebulan-bulan cukup, dia boleh menerima zakat. Kenapa? Kerja yang dia buat ni tak sesuai dengan diri dia. Tak sesuai. Atau seorang perempuan, balu. Dia ada mati suami lah. Dia kerja jaga. Walaupun cukup, dia layak dapat zakat. Kenapa? Jaga ni tak sesuai dengan perempuan. Jaga store malam-malam. Dengan dia kena buat lari je. Betul tak? Perempuan. Perempuan muda lah. Perempuan tua mana dia jaga malam-malam. Tak sesuai. Duduk. Angkat tangan orang kalau masuk. Perempuan tak sesuai lah. Lepas tu, tak ada suami pula kan. Ada pula yang macam fitnah lah. Jadi fitnah lah. Jadi kerja tu tak sesuai dengan dia, tak sesuai. Tapi kalau dia kerja. Tapi dia kerja diri lah. Jadi pada tarikh miskin, dia dikatakan miskin. Kenapa? Kerja yang dibuat itu tidak berkelayakan dengan keadaan diri dia. Atau contoh dulu, Ustaz kata apa? Perempuan kerja kontrak. Itu kerja kontrak. Angkat batu, angkat simen. Kerja kontrak. Dia layak dapat zakat, ditanggung dia, jangan pergi kerja. Kenapa? Tak layak dengan kederat dia, kederat perempuan. Kerja kontrak. Itu dalam kitab kata ni. Ini apa ni? Sembahyang jemaah dituntut pada diri dia. Dituntut pada diri dia. Okey. 2, 4, 6. 2, 4, 6, 7. Bukan dilakukan meraihkan khilaf. Jangan niat meraihkan khilaf. Apa maksud meraihkan khilaf? Ada
mazhab kata tak dituntut. Ada mazhab kata dituntut. Buat je lah ra'i yang khilaf. Bukan. Sama juga macam kita wuduk, kita Syafi'i ni, kita wajib macam ni je. Betul tak? Macam ni je. Kat sini tak apa, kat sini tak apa, kat sini tak apa. Tapi kalau Hanafi, dia wajib semua. Jadi kalau kita ambil wuduk, kita sapu semua kepala, dalam Syafi'i kita dapat sunat. Dan kita dapat pahala lagi satu, meraihkan khilaf. Sebab apa? Ada ulama kata wajib. Sini Ni kali ni. Ni temukan ni. Jadi Rasulullah buat gitu. Dalam mazhab kita sunat. Tarik ke belakang dan patah balik ke depan. 1. Tarik lagi. 2. Boleh juga tak buka kopiah, tak buka serban, tak buka songkok. Tapu sini, basahkan air. Rasulullah pun pernah buat gitu. Dia tak buka songkok dia. Dia tak buka dia punya kopiah, dia tak buka serban dia. Dia sapu atas. Tapi tu yang dikatakan boleh sapu seluruh kepala tanpa buka apa yang ada atas kepala. Tapi Syafi'i yang wajib, yang sikit ni wajib. Maka dapatlah di pahala menyapu seluruh kepala. Kita belajar dalam bab wuduk. Jadi ni apa ni? Bukan dibuat untuk raikan khilaf. Khilaf ni perbezaan pendapat antara ulama'. Mazhab ni kata ni, mazhab ni kata ni, jangan risau. Kita mazhab Syafi'i, ikut je lah mazhab Syafi'i. Berkata Syekh Muzani, boleh diulang sebanyak 25 kali. 25 kali? Ui, banyak lah. 25 kali. Apa? Muaddah. Muaddah. Boleh ulang. Boleh ulang. 25 kali ni maksimum ke dan berulang? Maksimum. 25 kali. Bukan direct. Jarak pun tak apa. Tapi dalam waktu tu lah. Waktu zuhur. Kita keluar, ada orang nak sembahyang, kita tak apalah, saya teman lah. Muaddah. Kita pun buatlah kerja, gosok kipas, ada orang masuk sembahyang. Apa nak sembahyang apa ni? Zuhur. Tak apa, saya teman. Apa nak sembahyang? Dah, tak apa, saya muaddah. Dia kata, apa dah? Apa datang sini belajar bang? Muaddah. Apa datang sini belajar? Saya nak terang pun tak kerti. Tapi mengulang sembahyang padu. Oh ada Ada. Sembahyang. Kalau lepas sembahyang kan ingat nak lipat sejadah lah. Tok Siap. Tok Siap KKR. Lipatlah sejadah. Lipat sejadah orang masuk lagi. Sembahyang apa? Zuhur. Tak apa, kita sembahyang sama. Dah sampai dah sembahyang. Saya muaddah. Dia kata, istiadah? Bukan muaddah. Dia pun tak tahu muaddah ni pun. Lepas tu bakar lah bara ni. Bakar-bakar dah masuk lagi. Boy. 25 kali dapat sembahyang sunat muaddah. Wah, main-main Posisi dia tu kita boleh dua-dua lah. Sama ada kita jadi makmum. Tak kisah. Tapi jangan perempuan masuk. You nak buat adah dengan air tak? Jangan dengan dia. Wah, ajar dia kata. Itu dah lain hal. Itu dah nak dapatkan mengelakkan keharusan sembahyang jemaah. You nak muadah dengan air ke? Duduk belakang tabir, air kat depan Jangan buat jahit. Orang ambil gambar nanti viral. Bercinta di sebalik tabir. Buat drama nanti. Tabir cinta. Dulu tasbih apa? Cinta tak bertasbih apa? Tabir cinta. Tu jangan buat. Perempuan dia hal dia perempuan. 25 kali. Jangan muadah. Itu lendah nanti. Orang ambil belok. Sekarang ni orang pantang je apa-apa dia rakam dulu. Dia kalau dia rakam dia pergi hantar ke orang. Lepas tu dia kata jangan kongsi dengan orang lain dia kata. Lagi kau kata jangan kongsi, lagi orang kongsi. Kata Syekh Abu Hasan Al-Bakri boleh diulang berapa kali tiada had lagi waktu masih ada. Syekh Muzani kata 25. Syekh Abu Hasan kata tak kisah. Siapa kata ni? Bujarimi Iqna' juzuk 2 muka 103. Sampai dia ulama ni, ustaz ni tulis. Kau tak cari kau pergi tengok kata. Itulah lebih kurang. Bujarimi ni dia kisah Arab.
Dekat Penang ada jual. Tapi saya tanya Ustaz Rozai ni, Ustaz ada Jawi Melayu ke? Tak ada, dia kata. Tak ada orang buat lagi lah. Ini Bujang Remi kena Syekh Abu Qasim. Gitulah juga nama kitab tu. Tapi detail. Dia kitab Ilmu Penuntut ni, dia ambil 2 rujukan tu. Yang utama lah. Satu Mata'al Badrain, satu lagi Bujang Remi kena. Mata'al Badrain ni, kalau belajar kat surau, kalau ada ustaz ajar, eloknya kita beli satu buku kecil, nama dia Suluh Mata'al Badrain. Suluh ni macam apa tau? Dictionary. Tahu dictionary tak? Jadi bila dia kata perkataan ni dalam kitab Mata'al Badrain, dia sebut ijma'. Nanti dia ada satu buku kecil tu kita buka. Ijma' ni apa? Tapi bukan ijma' lah, benda lain lah, perkataan lain. Perkataan lain yang memerlukan penterjemahan. Jadi dia ada dictionary. Dalam katanya online dia jual lah. Saya beli online. Saya bukan beli online. Saya beli dengan budak pondok Kelantan. Kita ni kalau nak kerja kitab ni, kita dalam geng budak pondok. Anak-anak ni tanya, buku kita apa dia? Dia tunjuk lah. Kitab lama-lama lah. Jadi antaranya Suluh Mata'al Badrain. Ada kat rumah kitab tu. Jadi kitab ni dia rujuk 2 lah. Mata'al Badrain dan Bujang Remi. Maksudnya dekat ni dia ada cakap lah. Tak ada cakap, tak cakap. Kat belakang ke? Tak cakap. Tapi saya tengok kebanyakannya sama dekat ni lah. Selain daripada sembahyang fardunya 5, maka sembahyang Jumaat pun sunat iadah juga ketika harus dibuat di bulan Jumaat pada sebuah kampung. Kita sembahyang kali ni, kita jalan nak pergi rumah kawan. Orang rumah dia kata dia sembahyang Jumaat, dia dah pergi sembahyang Jumaat. Dan kita tengok orang tengah nak sembahyang Jumaat. Boleh tak kita masuk sembahyang Jumaat? Boleh? Boleh juga. Elok masuk sembahyang Jumaat dah. Jangan duduk kat luar, orang tengah sembahyang. Nanti tak bagus tau. Nanti orang kata apa ni jerbus. Pakai serban, pakai jubah. Orang sembahyang Jumaat duduk kat luar. Dah lah kat luar. Minum air teh lepas tu kat luar. Ada orang berniaga. Dia ambil air tu, bayar garang dia kata. Saya sembahyang Jumaat, tak apa bayar garang. Dia pergi minum orang kat luar. Orang tengok apa hal ni? Orang tak tahu dia dah sembahyang kat tempat lain. Ini nama timbul fitnah. Jadi elok masuk sembahyang aja. Jadi kita sembahyang niatkan sembahyang Jumaat, maka dapat pahala sunat muaddah. Muaddah. Nanti kawan kata, tadi kau pergi sembahyang sana kan? Aku dah sembahyang dah. Aku balik sini orang baru dah sembahyang. Habis kau sembahyang lagi. Kenapa kau sembahyang lagi? Muaddah. Apa benda ni dah. Kau pergi suruh belajar. Tak tahu. Balik tu nak sembahyang dengan awak. Jumaat boleh. Lepas hari Jumaat. Kalau kata kita dah solat Jumaat, balik kata kita boleh muaddah balik dengan rumah. Dan zuhur. Tak boleh. Sebab tadi tak sembahyang zuhur. Tadi sembahyang Jumaat. Tak boleh dengan rumah baca kutubah. Tak boleh. Ittaqullah. Rumah seorang ni. Sembahyang Jumaat ni 40 orang. Tak boleh. Sebab tadi kita tak sembahyang zuhur. Tak lama. Boleh tak kita sembahyang zuhur, dia nak jamak takdim ni, mesti niatkan sembahyang zuhur untuk jamak asar. Kalau kita sembahyang zuhur, dah beri salam, lupa nak niat. Dia mesti niat pada solat pertama. Untuk jamak takdim. Sama ada dalam takbiratul ihram atau mana-mana sebelum beri salam. Sebelum beri salam tu, niat. Aku nak jamakkan asar. Atau niat dalam solat zuhur. Saja aku semayang fardu zuhur 2 rakaat kasar dijamakkan dengan asar kan panjang tu. Nak mudah, saja aku semayang fardu zuhur 2 rakaat kasar. Dah. Kalau Allah dah. Lepas tu, sebelum beri salam, 2 rakaat tu, niatkan nak jamak asar. Jadi, bangun sembahyang asar, saja aku sembahyang fardu asar, 2 rakaat kasar. Dah. Faham? Itu tau cara yang paling mudah lah. Kalau tidak, Allah saja aku sembahyang fardu lamanya. Nak menyusun ayat tu lama tu.
Katakanlah saja aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat kasar. Tak, lepas tu dah habis salam, lupa nak niat jamak. Boleh tak ulang sembahyang zuhur tadi, lepas tu niat jamak? Tak boleh. Kenapa? Muaddah tidak menerima jamak. Faham tak? Muaddah tidak boleh menerima jamak. Mana dia ulang balik zuhur, lepas tu dia niat jamak asar. Tak boleh. Maknanya dia tak jamak dah. Jadi asalkan kena berhenti sembahyang. Asalkan sembahyang 2 rakaat kasar. Kalau nak kasar lah. Kasar ni pendekkan. Tapi lebih afdal tidak kasar kalau kurang daripada 3 marhalah. 3 marhalah. Lebih afdal sembahyang 4. Jamak boleh, tapi tidak afdal kasar kalau kurang daripada 3 marhalah. Okey. Okey, dah lah. Dah. Dah kedua lah. Tak tanya sikit Ustaz. Kalau tanya online, tanya malam-malam. Tak maaf kan? Ini orang nak kerja ni. Okey. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Online nanti tanya masa kelas yang bukan dekat pejabat bukan dekat surau. Apa maaf wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.